sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita sekali lagi berada dalam majlis ilmu. Tadi pun duduk dalam majlis ilmu juga. Harapnya biarlah kita ni diberikan sentiasa peluang, walaupun dalam keadaan kita sempat fokus ataupun tidak sempat fokus, tapi Allah bagi kita peluang berada dalam majlis-majlis ilmu. Semoga dengannya sekurang-kurangnya ada pertambahan ilmu, pertambahan maklumat-maklumat dan pertambahan kualiti amalan kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang penting sekali, kita minta Allah ambil kita dalam keadaan kita hati kita bersih, iman kita kukuh dan kuat, kita sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Hadirkanlah keadaan itu dalam kehidupan kita, dan matikanlah kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Dan ini antara kerja-kerja yang kita kena buat untuk tujuan itu, selain daripada kita buat urusan-urusan kita yang lain dalam dunia ni, yang mana kita ingat ianya segalanya adalah tanggungjawab kita, dan sertakan dengan niat-niat yang baik supaya ianya tidak berlalu sebagai satu amalan yang tidak mempunyai apa-apa pahala dan sebagainya. Jadi kita orang Islam, orang beriman, kena letak segala perkara, kena letak pada segala perkara. Dalam setiap perkara yang kita buat, setiap perbuatan yang kita nak lakukan, setiap percakapan yang kita nak buat itu, nak cakap itu, letakkanlah niat yang baik-baik, niat kerana Allah Ta'ala. Semoga semuanya tidak berlalu begitu sahaja tanpa kita mendapat pahala, insya-Allah. Itulah power dia, itulah kuatnya peranan niat itu sendiri. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Jadi kita belajar ni pun kena ingat juga, kena ingat juga supaya kita belajar ini untuk apa? Bukan untuk membangga-bangga diri, bukan untuk memberitahu kepada orang lain kita tahu, bukan untuk menjadi senjata untuk kita berbalah dengan orang, tetapi biarlah kita ada ilmu yang banyak untuk kita sama-sama meningkatkan mutu amalan kita dan ikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala, berakhlak dengan akhlak yang baik dalam percakapan dan perbuatan, tidak mengata itu ini kepada orang lain dan sebagainya. Maka itu semua akhlak-akhlak mulia yang akan pergi bersama-sama dengan amalan kita. Dia jadi macam package. Jangan amalan saja ada tetapi akhlak tidak ada. Jangan akhlak saja ada tetapi amalan tidak ada. Maka itulah yang kita nak buat sekarang. Daripada hadis-hadis yang Nabi bagi tahu dekat kita, Nabi ajarkan kepada kita, semuanya dalam itu ada akidah, dalam itu ada syariatnya, dalam itu ada akhlaknya. Jadi kalau kita belajar tentang konten ataupun asas pillars kepada Islam itu sendiri, dia ada 3, akidah, syariah dan akhlak dan ihsan. Maka kita minta Allah bagi kita ketiga-tiganya dan lebih daripada itu lagi, supaya kita datang kepada Allah SWT dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Kita masuk kepada kitab zikir dan doa untuk perkara-perkara asas. Sebenarnya saya tak pasti bagaimana. Tak apa, kita tengok sebenarnya apa yang kita belajar. Bila kita tengok dekat kitab, jangan kita tengok dah ikut sahaja. Jangan kita tengok dah ikut sahaja, kecuali kita boleh berfikir kalau ianya perkara yang boleh kita berijtihad. Kita ijtihad. Kalau perkara yang memang tidak boleh ijtihad, kita tidak boleh berijtihad. Dalam bab ibadat apa semua kita tak boleh nak berijtihad. Tapi kalau contohnya kita tengok susunan dekat dalam kitab ni macam macam tak sesuai lah, yang ni tidak ada masalah untuk kita komen dan sebagainya. Kita tidak termasuk dalam orang yang kurang ajar. Jadi kita memilih untuk macam ni ke, untuk meletakkan keadaan itu dalam bentuk yang lebih mudah dilihat, lebih mudah difahami. Sebab kalau kita tengok, dia letak dekat sini nombor 6, zikir dan doa untuk perkara-perkara asas. Yang ke-7, tapi tak ada zikir. Yang ke-7, doa istikharah. Jadi sebenarnya dia bukanlah, pada saya dia bukanlah dua bab yang setara dan setaraf. Dia adalah zikir nombor 6 itu adalah tajuk besar. Kalau kita tengok dalam buku kitab yang saya tunjuk ni, kita tengok dia adalah tajuk saja, tajuk besar. Dia bukan sub-sub dalam tajuk itu. Jadi nombor 7 tu sebenarnya adalah sub, doa istikharah itu adalah sub topik dalam
topik besar yang nombor 6 itu ya. Tapi tak apalah, itu benda-benda yang simple sajalah. Benda simple sajalah. Kita tengok nanti kalau buat buku, kalau buat kitab ke apa ke, memang kadang-kadang adalah kesilapan, susunan dan sebagainya, tak setting page setting dia kan. Tapi tak apa, itu benda-benda dunia, benda-benda teknikal yang kadang-kadang dia mainkan peranan. Yang kadang-kadang dia mainkan peranan untuk kita memahami sesuatu perkara. Okey. Dia kata kitabul azkar wa da'awat lil umur al-aridat. Ini teks Arab dia. Kitab yang membicarakan tentang zikir-zikir dan doa-doa untuk perkara-perkara. Bila pergi kepada al-aridat ini, saya tengok dekat sini dia terjemah perkara-perkara asas. Kalau perkara asas, dia mestilah untuk wajib untuk semua orang lah. Lebih kurang macam itulah kita fahamnya. Tetapi dari dalam arti kata yang lain, pertama sekali kita nak tengok adalah apa makna aridat kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sebenarnya aridat ini perkara-perkara yang mendatang. Perkara-perkara yang menimbulkan sesuatu trigger di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang datang yang membuatkan kita perlu kepada sesuatu untuk kita buat. Itu perkara-perkara, dia kata perkara-perkara aridat, umur al-aridat. Wallahu alam, kalau boleh difahami dengan terjemahan perkara-perkara asas pun boleh juga. Boleh jugalah kita terima dalam keadaan kita memahami konsepnya. Jadi sebab dia punya perkataan adalah lil umur al-aridat, untuk perkara-perkara yang mendatang, yang terjun di dalam kehidupan kita, yang tiba-tiba ada dalam kehidupan kita, yang asalnya kita tak perlu nak fikir tetapi kita kena fikir. Asalnya kita tak mengadap perkara itu, elok-elok je duduk, tiba-tiba datang keadaan itu. Jadi benda-benda yang macam ni yang dikatakan al-umur al-aridat, perkara-perkara yang mendatang, perkara-perkara yang diuji, yang menguji kehidupan kita. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata apa? Ketahuilah bahawa apa yang aku telah sebutkan di dalam bab-bab yang sebelum ini, dia kata yatakarrar, dia akan berulang pada setiap malam, setiap hari dan setiap malam, berdasarkan susunan ataupun aturan kehidupan kita lah, seperti mana yang telah lalu, yang seperti mana yang kita dah terangkan dah sebelum inilah. Kita dah baca banyak dah hadis-hadis berkaitan dengan masa-masa zikir-zikir yang umum, zikir-zikir berkaitan dengan masa dan sebagainya, masa-masa tertentu. Wa amma ma azkuruhu al-an, dan apa yang aku hendak sebutkan sekarang ini di dalam bab ini, di dalam kitab ini adalah azkar, adalah zikir-zikir dan doa-doa yang perlu kepada kita membacanya disebabkan ada perkara-perkara yang mendatang, perkara-perkara yang menguji kehidupan kita, perkara-perkara yang membuatkan kita perlu untuk kita berdoa dan berfikir. Wal falihadha la yultazamu fiha tartib, oleh sebab itu ia tidaklah perlu kepada tertib, tidak perlulah kepada urutan dan susunan ataupun kronologi kehidupan kita sebagai seorang manusia daripada bangun tidur sampailah ke nak tidur balik. Jadi susunan dan aturan mengikut kehidupan seorang manusia itu kita dah bincang dah sebelum ni. Sekarang dah masuk ke dalam bab yang berkaitan dengan doa-doa yang kita kena baca, zikir-zikir yang kita kena baca pada waktu-waktu yang memang memerlukan kita membaca zikir-zikir, ataupun kita berdoa, ataupun kita berada dalam keadaan-keadaan yang kacau bilau, serabut, stres dan sebagainya. Jadi kita tengok apa yang diletakkan awal-awal di dalam kitab Al-Azkar ini. Apa dia? Babu du'ail istikharah. Bab istikharah ni pun bolehlah tahan juga kan dia punya penangan dia. Dia punya penangan dia dalam kehidupan kita. Satu, bila diberikan ujian untuk kita memilih. Memilih itu, kalau tidak ada pilihan tu jadi ada orang kata ini kita kena faham. Kadang-kadang kita ni terlepas cakap. Kita yang kena senang sangat cakap. Kalau tidak ada pilihan lagi senang. Sebab tak ada pilihan, terus pilih saja, terpaksa pilih. Tapi kalau ada 2 pilihan, 3 pilihan, dia jadi susah. Nak kena fikir itu, nak kena fikir ini. Sebenarnya itu juga cara berfikir yang sebenarnya sukar untuk kita katakan ianya wajar bagi seorang manusia
seorang yang beriman, sebab segala-galanya datang dalam bentuk kita boleh memilih. Even kita nak solat atau tidak solat pun sebenarnya kita boleh pilih. Tapi kalau kita pilih untuk tidak solat, terimalah balasan Allah SWT, na'udzubillah. Tapi kita pilih untuk solat. Jadi segala bendanya adalah di tangan di dalam tangan kita untuk kita memilih dengan izin Allah SWT. Itu sebab beza kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij ataupun Mu'tazilah ataupun Jabariyah ataupun Qadariyah itulah. Banyaklah cerita-cerita tentang aliran yang tidak betul dari segi akidah itu. Tapi manusia diberi pilihan. Manusia diberi pilihan untuk memilih. Jadi jangan kata kalau tak ada pilihan itu lebih baik. Sebab kalau tak ada pilihan, kita kena menghadapi perkara itu mungkin lebih teruk daripada apa yang kita perlu pilih. Kalau ada satu dua benda yang kita kena pilih, kita pilih satu, mungkin risiko ataupun dia punya burden ataupun dia punya tekanan ataupun implikasi kepada benda yang kita pilih tu tidak sebesar yang mana kalau kita tidak diberi pilihan. A atau tak ada pilihan lah, tak ada pilihan. Maksudnya tak ada A dan B lah. Maksudnya tak dapat tidak, kena buat. Jadi bila kita kena buat, kita mungkin terdedah untuk kita menerima dan menghadapi cabaran-cabaran yang kita tak boleh buat pilihan juga. Jadi kehidupan kita tu macam tu. Itu sebab ada orang stres, ada orang, ya wallahualam, itu ujian-ujian yang kita dapat dan kita sama-sama doa kepada diri kita dan juga kawan-kawan kita yang lain, umat-umat Islam yang lain, supaya kita termasuk dalam orang-orang yang sentiasa bersangka baik dengan Tuhan. Allah bagi kita pilihan, kita pilih. Allah bagi kita ujian, kita doa dan sebagainya. Ini doa istikharah. Ini doa istikharah. Kalau nak tanya, terus tanya, sebab doa istikharah pun pengalaman saya lah, dalam bab istikharah saja pun banyak juga orang tanya, tapi tak mustahil. Untuk bacaan hadis hari ni dah tak ada orang tanya itu, tidak ada masalah, sebab mungkin dah banyak kali dengar tentang perkara ni, insya-Allah. Dalam doa istikharah kena faham betul-betul, dia bukan sekadar solat dan doa dan lepas. Dia adalah berkaitan dengan mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu Taala. Menarik balik diri kita yang mungkin jauh daripada Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Nanti kita akan tengok apa dia punya konteks, apa dia punya konsep, apa dia punya roh doa istikharah. Dia bukan cerita nak letak buah dadu ke, kan, baling dadu, letak gambar calon, letak bawah sejadah dan sebagainya. Selak-selak dapat calon yang memang kita tak berapa nak berkenan, tapi letak juga bawah sejadah. Ulang banyak kali perkara yang macam tu, sebenarnya itu bukanlah amalan-amalan yang sebenarnya patut dibuat. Yang pentingnya kita kena faham apa yang kita doa. Ramai orang dia sembahyang istikharah tapi tak baca doa istikharah. Ingat, doa-doa solat sunat ni tidak banyak diajarkan kepada Nabi kecuali secara khusus kecuali doa istikharah. Contohnya kan, ada doa Allah Akbar, doa istisqa, mungkin doa kusuf. Saya tak telusuri habis lagi tu, tapi doa istikharah pasti ada doa itu. Jadi sebab dalam doa istikharah itu ada nilai-nilai akidah yang kita kena tarik dan ikat diri kita kepada Allah Ta'ala. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمره وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tak ada masalah dalam Sahih Bukhari daripada Jabir bin Abdullah, dua-dua orangnya Jabir dan Abdullah, dua-dua orang sahabat radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mengajarkan kami istikharah. Istikharah Nabi ajar.
Nabi ajar maksudnya lebih kepada lebih sempurna, lebih lengkap sikit daripada solat-solat sunat yang lain mungkin, ataupun perkara-perkara yang lain. Dia kata Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam setiap umur, dalam perkara-perkara keseluruhannya. Jadi kita tengok sebenarnya dalam kehidupan kita, walaupun kita rasa macam kita ada berhajat, tidak ada masalah. Itu dalam bab solat hajat, nanti kita tengok balik bagaimana khilaf ulama dalam mensabitkan pensyariatan solat hajat itu sendiri. Tak apa, tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu secara khusus tentang doa istikharah ini, istikharah ni apa konteks dia? Apa makna dia? Kena faham. Istikharah ni maknanya kita minta Allah pilih untuk kita. Bila kita minta Allah pilih untuk kita, kita kena serah diri kepada Allah SWT. Pilihkan untuk aku. Macam orang dulu-dulu bila nak kahwin, kan, tak apalah mak cari buat marilah. Ahmad ini contohnya kan, tengok tak berapalah putih, mungkinlah kelabu-kelabu sikit ke, tapi tak apalah sebab mak dah pilih. Maksudnya kita serah. Tapi kalau kita kata kat mak carilah, buat mari seorang, tak lawa lah mak, buat mari seorang lagi lah, dia nori getah mak. Banyak sangat cerita itu bukan istikharah. Banyak sangat cerita dan songil itu bukan adab. Jadi istikharah ini kita kena faham, kita minta Allah Subhanahu Taala pilihkan perkara yang terbaik untuk kita atau perkara yang sepatutnya kita buat pada ketika itu dan pada tempat itu. Itu benda-benda yang berlaku dalam kehidupan kita pun tahulah. Dalam setiap perkara, Jabir bin Abdullah kata dalam setiap perkara Nabi ajar ke istikharah. Dalam setiap perkara. Bila kata setiap, maksudnya boleh kita kata kalau yang nak faham semualah. Kalau nak faham majoriti dalam kehidupan pun boleh faham juga, tapi jangan kata setengah-setengah keadaan je Nabi ajar istikharah. Tak. Nabi ajar istikharah dalam setiap perkara. Semua perkara Nabi ajar istikharah. Tengok ayat dia apa lagi yang Jabir bin Abdullah kata, kasurati minal Quran. Apa maksud kasurati minal Quran? Seperti surah di dalam Al-Quran, daripada Al-Quran. Maknanya apa? Ulama kata dari segi Nabi mengambil berat tentang istikharah itu. Itu sebab kalau setakat datang nak hadis Nabi kata Nabi ajarkan doa istikharah macam ni saja, bukan macam ni saja, maksudnya hanya ajar doa sembahyang istikharah sahaja, astagfirullahalazim. Ia tidak mungkin kita kata tidaklah seperti mana tuntutan Nabi suruh sembahyang sunat istisqa ke kusuf ke apa ke, tak. Tapi dalam hadis ini Nabi mengajarkan, satu. Yang kedua, fil umuri kulliha. Yang pertama mengajarkan istikharah. Yang kedua, pada setiap perkara secara keseluruhan. Yang ketiga, perbandingan ataupun perumpamaan tentang istikharah dengan benda-benda lain adalah perbandingan surah daripada Al-Quran dengan perkara-perkara lain. Maka surah daripada Al-Quran itu adalah kalamullah SWT. Pentingnya dan maha besarnya ayat Quran itu, maka istikharah itu satu perkara yang besar juga, yang diambil berat oleh Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Apa dia kata? Yaqul idza hamma, dia kata kalaulah seseorang itu hamma ni dia makna dia, kalau kita terjemah dalam macam terjemahan di dalam hidayah ini, kalau ada perkara di salah seorang daripada kalangan kamu mempunyai perkara yang dia risaukan. Jadi hamma ni saya tak pasti, kalau ikut terjemahan saya, hamma ini maknanya kalau seseorang itu rasa macam taraddud ataupun undecided, tidak boleh membuat keputusan. Dia mungkin berbeza dengan rasa risau. Dia kata dirisaukan. Wallahualam, kalau jemaah boleh faham dirisaukan itu perlu kepada istikharah, kita bersama-sama boleh terima. Tapi makna hamma dekat sini, makna dia adalah dia rasa susah nak buat keputusan. Dia rasa susah untuk buat keputusan. Lepas tu dia rasa serba salah pun ada. Hamma ni kalau tengok dalam terjemahan, dia kata qasada wa arada.
Maksudnya kalaulah seseorang di kalangan kamu itu nak buat sesuatu perkara dan dia nak buat, itu makna hamma. Itu sebab kadang bila kita nak belajar bahasa Arab, nak belajar kitab ni, kalau kita minta maaf, macam saya kata, kita kena terima kasih sangat-sangat kepada penterjemah yang melakukan terjemahan ini, usaha yang cukup bagus, tetapi kita juga berhak untuk secara adabnya kita mendoakan mereka baik-baik, penterjemah-penterjemah ni, semoga amalan mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kita juga, bila kita dah belajar, dia ada makna-makna yang mungkin lebih sesuai, yang kita kena faham. Itu sebab kalau tengok sini dia kata, boleh nampak dah apa yang saya share ni. Kalau tengok sini dia kata hamma ni, makna dia qasada. Hamma ni makna dia berniat nak buat. Kalau siapa belajar niat semayang dulu-dulu, dia kata qasad ta'yin, kan? Qasad ni maknanya dia nak sahaja aku tu. Yang sahaja tu, tapi tak apalah. Nak bagi tahu kat sini hamma ni maknanya dia qasada. Arada pun makna dia dalam bahasa Arab, arada ni mahu. Jadi kalau kita nak terjemah secara terjemahan yang ada di dalam tafsiran ataupun huraian dekat dalam kitab Lawami' ni, kita akan kata, jika seseorang daripada kamu itu nak buat sesuatu, nampak tak? Simple saja. Jangan tunggu perkara itu menghantui kita. Kita ni dah tunggu resah dan lelah dulu baru kita nak buat. Itu sebab amalan-amalan para ulama, dia semayang, solat saja, asyik solat je kerjanya. Sama ada dia solat istikharah ke solat yang dia rasa dia perlu kepada untuk dia tahu hajat dia Allah perkenankan hajat dia ke, ataupun apa-apa solat rawatib dan nawafil, solat je kerjanya. Jadi kalau tengok terjemahan hadis ni, Nabi tak kata bila seseorang itu risau. Kalau tunggu risau, kita ni kan ada banyak benda kita tak risau, kita main langgar je buat, sedangkan kita tak, dalam keadaan kita tak minta pun Allah tentukan untuk kita jalan. Tapi janganlah pula aku nak semayang, nak kena istikharah dulu ke tak. Perkara-perkara yang wajib tak payah istikharah. Perkara-perkara yang sunat tak perlu istikharah. Perkara-perkara yang harus ni yang kita kena tengok istikharah. Atau perkara-perkara yang mendatang dalam hidupan kita ni, kita kena istikharah dan minta Allah pilihkan untuk kita. Itu sebab kalau tengok terjemahan, kalaulah salah seorang daripada kamu itu hendak melakukan ataupun ada rasa nak buat sesuatu perkara, dia kata falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, maka dia rukuklah. Rukuk ni maksudnya dia solatlah dengan 2 rakaat solat min ghairil faridah, selain daripada solat fardu. Maknanya bukan solat solat Jumaat ataupun bukan solat subuh lah. Lepas tu Nabi kata apa? Summa liyaqul. Bila kata summa liyaqul, kemudian dia katakanlah, ini ulama bercakaplah tentang perkara ini. Maka ada yang kata lepas solat pun boleh. Ada yang kata dalam solat tu pun boleh. Ada ulama dia mengutamakan di dalam solat, sebab doa di dalam doa itu yang lebih tinggi, doa di dalam solat itu lebih baik. Pada beberapa tempat yang kita pernah belajar dah. Dalam sujud, tak kira sujud yang pertama ataupun sehingga sujud yang ke-8 dalam solat yang 4 rakaat, tidak ada masalah mana-mana sujud. Tetapi ada ulama kalau kata, kalau jadi imam ke, semayang dengan imam ke, di ujung sujud itulah sujud yang terakhir. Sebab kita tidak terikat untuk mengikut pergerakan imam yang kalau ikut mazhab Syafi'i tiga pergerakan itu. Maka lepas tu doa masa bila? Doa masa duduk antara duduk sujud, tidak ada masalah, itu tempat doa. Kalau rukuk dengan iktidal itu tempat tasbih, tempat kita memuji Allah SWT. Lepas tu mana lagi tempat doa? Sebelum kita lupa, sebelum bagi salam, selepas tahiyat akhir, doa macam tu. Doa masa tu dengan doa yang kita akan baca ni, tidak ada masalah insya-Allah. Doa lepas sembahyang boleh juga, tidak ada masalah. Ada yang kata boleh tak kami sujud lepas sembahyang? Sujudlah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tetapi buatlah mengikut apa yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok apa yang Nabi ajar. Dia kata Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta engkau ya Allah untuk membuat pilihan, untuk membuat pilihan untuk aku dapat membuat pilihan dengan ilmu engkau ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta engkau mentakdirkan dan membuatkan aku mampu untuk melakukan satu perkara dengan ilmu engkau, dengan kudrat yang engkau beri kepadaku. Sebab kita, kalau ulama tasawuf, ulama sufi, ada yang mengatakan kalau
dia bagi ayat-ayat supaya kita faham. Bulu mata, kening mata kita ni pun, kelopak mata kita ni pun kalau Allah tak bagi kudrat dan kekuatan untuk dianya bergerak, maka ia tak akan bergerak. Kita nak angkat tangan jari untuk tasyahud tu pun tak boleh angkat walaupun dia ringan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan pasak betul-betul akidah kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon daripada engkau ya Allah dengan kelebihan dan kebagusan ataupun kebaikan yang engkau miliki, kebaikan besar, keagungan engkau yang engkau miliki. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sesungguhnya engkaulah yang maha mampu, aku tidak mampu. Kita kena ingat depan Allah Taala, ini kata tadarruan wa khasyah wa khufyah. Maksudnya tadarru', rasa rendah diri, rasa aku ni tak ada apa-apa, Allah je yang bagi aku kekuasaan. Itu konten ataupun isi kandungan hadirnya hati kita dalam doa. Jangan jadi orang yang berdoa hanya macam burung kakak tua. Semoga Allah bagi kita hadir hati dengan mudah dalam kita berdoa, hadir khusyuk dan tawaduk dan perasaan merayu kepada Allah SWT bila kita berdoa. Ini antara cara-cara dan perkara yang kita kena buat dalam doa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha mengetahui dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah maha suci Tuhan yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya jika engkau mengetahui bahawa sesungguhnya perkara ini, kalau tengok sini, kalau kamu mengetahui, sebenarnya kita kena faham walaupun ayat macam ni ia adalah uslub Arab sahaja, tetapi akidah kita apa? Akidah kita dah tahu dah, Allah memang tahu apa yang nak jadi kepada kita ni, Allah dah tahu dah sejak azali. Even ulama kata kita semayang, kita bangkit ambil wuduk dan solat istikharah itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang Allah dah tahu sejak azali, tapi kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita ikut apa yang Nabi suruh buat dan Islam suruh buat, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, jika ya Allah ya Tuhanku, kalau engkau tahu bahawa sesungguhnya perkara ini baik untukku, untuk agamaku, dan juga untuk kehidupanku, dan juga penyudahnya urusan aku, kesudahan urusan aku, ataupun boleh juga kata maksudnya perkara ini kalau ianya baik dari segi ajili amri, maksudnya perkara yang instan, perkara yang segera dalam kehidupan aku ni, ataupun perkara yang mendatang, yang lewat, maksudnya kesan secara langsung dan kesan yang datang mungkin lambat lagi nak datang. Jadi kita minta juga doa supaya kesan-kesan yang nak datang lepas-lepas ni pun biarlah kesan-kesan yang baik. Itu makna dia lebih kurang. Okey. Lepas tu Nabi ajar kata apa? Faqdurhu li wa yassirhu li. Maka jadikanlah aku berkemampuan untuk aku melakukannya, dan mudahkanlah ianya untukku. Kemudian berkatilah bagiku padanya. Berkatilah aku pada apa? Pada perbuatan itu atau pada pilihan dan perkara yang kita nak pilih itu. Kita minta Allah pilihkan untuk kita itu. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Dan kalau engkau mengetahui ya Allah bahawa perkara ini adalah perkara yang buruk dan tak baik untukku, untuk agamaku, dan untuk kehidupanku, dan untuk kesudahan urusanku, ataupun secara kesan, secara cepat ataupun lambat dalam kehidupanku, maka Nabi kata apa? Fasrifhu anni, maka jauhkanlah ianya daripadaku. Jauhkanlah perkara itu daripadaku, dan jadikanlah aku mampu untuk membuatkan dan takdirkanlah aku perkara-perkara yang baik seperti mana yang sepatutnya lah. Summa raddini bihi, kemudian engkau redakanlah untukku dengannya. Dan Nabi kata wa yusammi hajatahu, dan dia pun menamakan hajat dia. Kemudian dia menamakan hajat dia, maksudnya menyebutkanlah hajat dia tu dalam doa dia tu. Ada yang kata boleh ke teringat dalam, tak tahu nak sebut, kadang-kadang hajat tu bukannya macam nak bertunang, hajat itu bukan macam nak kahwin, hajat tu bukan macam nak pergi Langkawi ke nak pergi Mekah.
Nak pergi Mekah ke nak pergi Istanbul. Tak, dia bukan hajat yang macam tu, hajat yang agak complicated. Maka kalau kita tak mampu nak suarakan hajat itu, ingat dalam hati apa hajat itu, Allah Maha mengetahui, insya-Allah. Sebab kadang-kadang ada hajat yang kita nak cakap pun tak reti. Kita nak cerita orang pun tak reti. Cari Allah. Sebelum kita rasa macam tu, cari Allah SWT dulu. Allah Maha faham. Kadang-kadang benda yang tak terluah, Allah Maha tahu apa yang dalam hati. Kita boleh cerita dekat orang, kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang orang kata, alamak benda tu kecil lah, itu pun susah sangat ke? Kita rasa kecil hati. Ya Allah, kenapa hang macam ni? Kita dah rasa kecil hati. Sedangkan benda tu bagi kita besar. Itu sebab ujian Allah Ta'ala. Allah Maha hebat. Allah uji satu perkara yang kita nampak kecil tapi beratnya pada orang itu. Allah uji benda tu berat kecil pada orang itu, mungkin berat bagi kita. Maka kita hormat orang dan doalah dengan doa istikharah yang Nabi ajarkan kepada kita ni. Jadi boleh nampak saya terjemah betul-betul supaya semua isi kandungan doa itu kita faham, supaya ianya ada akidah. Bukan hanya kita berdoa tetapi kita serahkan diri kita kepada Allah SWT. Ada orang tanya, macam mana, sebelum orang tanya, baik saya bagi tahu dulu sebab benda ni dah biasa. Macam mana nak tahu jawapan? Macam nak tahu jawapan daripada solat istikharah tu? Kan? Boleh ke kita letak gambar? Adakah ianya datang dalam mimpi? Adakah ia datang macam mana? Dia tidak semestinya berlaku bagaimana yang diceritakan oleh orang lain, sebab orang lain mempunyai pengalaman yang berbeza. Macam saya kadang-kadang mari mimpi, kadang-kadang tak ada mari mimpi, tak ada apa-apa, tapi tengok isi kandungan doa tu. Itu sebab bila orang tanya, saya kata tengok balik doa tu apa makna dia. Kita bukan minta Allah tunjuk gambar. Kita bukan minta Allah bagi nampak betul-betul muka dia ataupun nampak tiket kapal terbang ke, minta nampak offer letter ke depan mata kita, tak ada. Dalam doa tu minta Allah pilih untuk kita, minta Allah mudahkan untuk kita buat, kita mampu buat, minta Allah mudahkan segala urusan tu, minta Allah berkati perkara itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kesudahan perkara itu. Itu konten ataupun kandungan doa istikharah. Maka doa, ingat betul-betul, setiap orang Muslim kena ingat doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Tak apalah kalau tak sempat nak hafal pun tak apalah, tulislah, type lah, tidak ada masalah. Janji baca doa ini dengan faham dan hadir hati. Semoga Allah ampunkan kita, semoga Allah tunaikan dan makbulkan doa kita dan hajat yang kita minta itu. Lepas tu ulama kata tustahabbul istikharatu bis salati wad du'a al madhkur. Disunatkan istikharah dengan solat dan doa yang disebutkan. Jadi kalau ada yang orang yang tanya, boleh ke saya bangun tengah malam tak solat, tiba-tiba doa je terus? Ulama tidak ada masalah tentang perkara itu. Sebab disunatkan untuk kita istikharah adalah dengan solat dan doa. Maknanya disunatkan. Jadi harus tak kita buat, kita tak dan nak solat, nak baca doa, kita tak sempat nak solat, kita baca doa sahaja. Tidak ada masalah juga, bacalah doa istikharah ini. Mungkin juga ada yang tanya, doa istikharah kami tak hafal, tapi boleh tak kami solat istikharah? Boleh, tak ada masalah. Bagi orang-orang yang lupa, dia lain dari, ingat saya selalu sebut juga, dia beza orang lupa dan memilih untuk buat benda yang Nabi tak buat. Dia berbeza. Orang lupa dan tak ingat, lepas tu dia buat benda yang memang bukan ada dalam hadis, tapi doanya bagus. Contohnya dia tak ingat doa istikharah, lepas tu dia pun semayang 2 rakaat doa istikharah. Ataupun paling tak sempat sekali, dia bangun tengah malam, ya Allah, tak sempat nak doa istikharah, tak sempat nak solat istikharah, rasa malas, rasa berat. Syaitan duk kacau kita. Tapi ya Allah, aku ada benda yang aku nak buat hari ni. Ya Allah, tolong aku, bagi aku pilihan. Doa bahasa Melayu je. Tidak ada masalah. Sebab dia lupa. Tapi kalau dia orang yang ada masa untuk hafal doa istikharah, ada doa istikharah dekat tangan dia, tapi dia letak dekat tepi, dia pergi baca doa-doa yang Tok Syah duk bagi, ataupun dia dapat dekat mana doa kita, itu satu benda yang kita kena faham dari segi adab dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Saya selalu sebut, kita ni dekat akhirat esok, nak cari syafaat siapa? Syafaat tu guru kita ke? Syafaat Imam Syafi'i ke? Syafaat Abu Hanifah ke? Tak.
Mereka ini ulama-ulama besar. Mereka ini ulama-ulama yang kita doakan mereka mendapat syurga Firdaus oleh dalam syurga Allah SWT. Kita doakan mereka. Mereka dah buat kerja yang amat bagus. Tetapi bukan itu yang kita nak ikut sebab mereka sendiri mengajak manusia mengikut apa yang Nabi tinggalkan. Jadi itu dua keadaan yang kita kena faham betul. Ada orang yang lupa doa yang Nabi bagi, doa yang Nabi ajar. Dia doa dengan doa yang baik-baik secara menggunakan ayat dia sendiri, itu tidak masalah, dimaafkan. Tapi bagi orang yang dah tahu dah ada doa yang Nabi ajar tetapi tidak ada usaha untuk menghafal, tidak ada usaha untuk letak print. Saya biasa, saya sampai print letak dekat dinding, merata dekat dinding tu kadang-kadang sampai nak hafal balik doa-doa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Kan? Jadi kita cuba buat perkara itu, okeylah. Tapi kalau kita tak buat, lepas tu kita utamakan benda-benda yang tidak datang daripada Nabi, Masya Allah. Saya rasa, wallahualam, saya tak boleh nak fikirkan untuk orang lain, tetapi secara logik saya berfikir malunya saya bila pergi jumpa Nabi esok dekat akhirat, esok dekat mahsyar esok tak ada amalan banyak pun yang kita ikut Nabi. Yang kita banyak ikut adalah amalan yang bukan Nabi tinggalkan. Walaupun ada khilaf kata boleh je amal sebab doa, isi doanya bagus, tidak ada masalah. Tetapi dari segi apa yang kita boleh fikirkan, di mana letaknya muka kita nak berhadapan dengan Nabi sedangkan kita tinggalkan apa yang Nabi dah ajarkan kepada kita. Susah payahnya Nabi menyampaikan ilmu dengan amanah. Susah payahnya para sahabat Nabi menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis kepada tabi'in dan tabi'in sehinggalah sampai kepada ulama salafus salih, sampai kepada kita. Ingat elok-elok apa yang kita sepatutnya kita buat. Okey. So dalam ni, kalau ada orang tanya, boleh tak saya tak sempat nak doa, istigharah saja, solat je lah, istigharah saja pun tak apa, nak buat macam mana dah tak ingat kan, tak sempat. Ataupun tak boleh nak solat, mungkin sebab keuzuran. Yang pertama sebab uzur, confirm tak boleh solat. Yang kedua, boleh juga jadi juga orang tak sempat nak solat sebab dia badan dia tak larat, sakit badan, nak bangun tak boleh. Tapi boleh tak doa dengan doa istigharah? Teruskan berdoa kalau bangun dari tidur dan bila-bila masa juga, teruskan berdoa. Ada boleh tak dia tak solat dan tidak doa dengan doa istikharah? Boleh tak? Dengan syarat macam saya kata tadi, dia tak sempat, dia tak larat, badan sakit dan dia tak ingat. Dia asal ingat ataupun dia memang tak ingat, tiba-tiba masa nak pakai apa? Nak baca tu dia tidak ingat. Kita bab tak ingat ni, saya kan kita pernah ada pengalaman saya terlupa baca, terlupa tasbih kifarah. Tu bila Allah nak uji, bukan benda yang kita boleh agak apa yang Allah nak uji dekat kita. Benda paling simple, Allah boleh tarik sekejap, lupa terus. Doa apa, tasbih kifarah boleh lupa. Boleh bayangkan tak? Sedangkan kita setiap majlis kita doa dengan doa itu. Wallahu alam, maka dia kata disunatkan untuk kita istikharah dengan salat dan doa yang disebutkan. Dan salat itu boleh jadi dengan 2 rakaat salat sunat. Makna dia 2 rakaat solat sunat apa-apa sahaja boleh diniatkan lah, ataupun boleh kita niatkan sekali dengan solat istikharah. Boleh, tak ada masalah. Tu Imam Nawawi dia kata apa? Wa zahiru annaha tuhsal bi rak'ataini minas sunani minas sunanir rawatib wa bi tahiyyatil masjid wa ghairiha minan nawafil. Dia kata secara zahirnya, dia kata salat istikharah ini juga boleh terhasil dengan 2 rakaat solat sunat, sama ada rawatib ataupun sunat tahiyatul masjid atau apa juga solat sunat. Yang jadi masalah, tak boleh gabungkan solat subuh dengan solat sunat, tak boleh. Tak boleh gabungkan solat zuhur 4 rakaat dengan solat sunat selepas zuhur contohnya, tak boleh. Sebab types ataupun jenis solat itu sendirilah lain. Okey. Tapi ulama mengatakan eloknya dalam bab saya duk baca juga, eloknya kalau istikharah ni dengan ni elok asingkanlah, elok asingkan. Tapi kalau tak asingkan pun memang boleh. Imam Nawawi kata wa zahir annahu tuhsal. Secara zahirnya ia adalah terhasil dengan 2 rakaat sunat rawatib ataupun tahiyatul masjid dan selain daripadanya dari segi solat-solat sunat.
Wallahu a'lam. Wa yaqra'u fil ula ba'da al-Fatihah, dan dia baca pada rakaat pertama selepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dalam rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Walau ta'azzarat, ini boleh juga boleh juga baca surah lain, tapi macam kita dah bincang dulu, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi memang dalam solat-solat sunat inilah antara surah yang selalu dibacakan dalam solat-solat sunat. Okey, qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, qul huwallahu ahad dalam rakaat yang kedua. Lepas tu Imam Nawawi kata walau ta'azzarat alaihi salah istakhara bid du'a. Kalaulah seorang perempuan itu uzur untuk dia bersolat, maka dia doalah dengan istikhara, mintalah Allah buat pilihan dengan doa yang maksudkan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. InsyaAllah saya tengok kalau ada soalan. Bolehkah dijadikan amalan harian untuk semua urusan harian? Boleh, tidak ada masalah Puan Azrina. Tidak ada masalah. Kalau kita tengok, itu sebab Nabi sebut kan, macam saya kata 3 benda tadi. Nabi ajar satu. Yang keduanya setiap urusan. Setiap urusan memang kena doa istikharah. Bila kita nak buat saja, doa solat istikharah, ataupun kalau tak sempat nak solat, doa istikharah itu. Doa istikharah itu. Tengok apa dia punya. Yu'allimuna istikharah fil umuri kulliha ka surati minal Quran. Maknanya Nabi memang betul-betul jaga dan betul-betul ajar para sahabat untuk melakukan salat istikharah dan berdoa dengan doa istikharah ini. Boleh buat dalam semua urusan kehidupan kita setiap hari, boleh buat, tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Jangan risau kalau ada orang kata, ya Allah, kenapa istikharah saja tiap hari? Sebab kita ni orang Melayu, buat istikharah ni nak masuk universiti, nak minta kerja. Kadang-kadang ada yang nak minta kerja istikharah dah. Minta kerja, kalau dah dapat kerja baru nak pilih yang mana, itu logik juga. Ini tapi tidak ada masalah. Itu kebiasaan kita faham macam tu. Maksudnya nak minta, kita minta semua, tapi dah dapat kita baru buat istikharah. Sebenarnya kalau ikut hadis Nabi ni, nak minta pun kena buat juga. Tidak ada masalah. Nak minta kena buat juga. Nak buat apa? Idza hamma. Itu kita hamma ni makna dia kalau kamu rasa nak buat sesuatu, istikharah. Kalau nak buat sesuatu, istikharah. Itu sebab kadang kita ni buat dulu baru alamak. Kan? Buat dulu, ya Allah kenapa aku buat ini? Kita lupa yang kita tak minta pun Allah pilihkan untuk kita. Kita tak minta pun Allah mudahkan urusan untuk kita. Kita tak minta pun Allah berkati kerja-kerja kita bila kita dah buat pilihan itu. Dah lah yang pertama kita buat pilihan tanpa minta Allah tolong kita buat pilihan. Sebab bila kita nak buat pilihan, kita tak tahu perkara-perkara gaib, benda-benda yang nak datang, kita tak tahu. Kita nak pergi mana-mana pun sebenarnya kita tak tahu. Tapi yalah kalau sebut dalam perkara kecil kita nak buat juga apa semua, kita rasa macam jenuh lah macam tu. Tak kisahlah, benda ni kan bukan wajib. Jadi siapa-siapa yang ada kelapangan dan peluang nak buat salat istikharah dalam setiap urusan dia seperti mana yang Nabi ajar, maka buatlah. Sebab itulah yang sepatutnya kita buat. Moga Allah bagi kita dalam kesibukan kita yang menguruskan kehidupan ini, dan sebahagiannya juga tak penting untuk kita pun tetapi mungkin penting untuk orang lain, maka teruskan buat dengan keikhlasan diri kita kepada Allah SWT, dan letaklah salat istikharah ini di antara perkara yang kita kena buat dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata apa? Yustahabbu iftitahu du'a al-madhkur wa khatmahu bilhamdi wassalati wattaslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan juga untuk kita buka doa yang disebutkan tadi itu, yang diajarkan tadi itu, dan menutupnya dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalaulah sesungguhnya istikharah itu, dia kata kat sini, dia kata kemudian sesungguhnya salat istikharah itu ataupun istikharah itu sendiri, maksudnya minta Allah pilihkan untuk kita sendiri itu kan, adalah satu perkara yang disunatkan dalam setiap perkara. Tadi Nabi dah sebut dah. Ini Imam Nawawi pula sebut sekali lagi, fi jami'il umur kama sarraha bihi nassu hadzal hadits sahih. Dalam setiap perkara kita kena buat seperti mana yang diterangkan secara jelas di dalam nas, di dalam teks hadis ini yang sahih ini. Dan wa idza istakhara madha ba'daha lima yansharihu lahu sadruhu wallahu alam.
bila dia dah minta Allah pilihkan kepada dia, dah berdoa dengan doa istikharah dan solat istikharah, selepas itu dia pergilah dan dia buatlah dengan apa yang dia boleh buat, lima yang syarihu lahu sadruhu, berdasarkan apa yang hati dia dan iman dia, jantung hati dia rasa nak buat. Kalau ikut terjemahan kat sini dia kata apa? Kemudian istikharah sendiri disunatkan untuk semua jenis urusan sebagaimana jelas tertera dalam hadis sahih ini. Setelah membaca doa istikharah, insya-Allah dada akan berasa lebih lapang. Terjemahan ini boleh diterima, tetapi dada akan menjadi lapang ini boleh diterima, tidak ada masalah. Sebab kalau saya ikut sini, bila dah buat salat istikharah ataupun bila dah berdoa dengan istikharah, maka madha ba'daha, berlalulah selepas daripada solat istikharah itu, lima yansyarihu lahu, dengan apa yang telah diletakkan ataupun ditenangkan di dalam hati kita itu untuk apa yang kita buat. Maksudnya lepas kita solat istikharah, istighfar macam biasa, doa apa semua, kita duduk sekejap, kita tengok apa yang dalam hati kita pada ketika itu. Apa yang berat kat hati kita masa tu. Apa yang mudah untuk kita buat pada ketika itu. On the spot, jangan tunggu mimpi. Itu sebab kadang-kadang ada orang nak solat istikharah, nak kena tunggu malam sebab tunggu mimpi. Mimpi benda lain, susah. Jadi solat istikharah ni bukan semestinya pada waktu malam. Jadi solatlah waktu siang pun tak ada masalah. Ada juga, janganlah pula nanti bila solat siang, lepas solat istikharah pergi tidur sebab nak mimpi. Sebab yang tahunya mimpi. Tak. Jawapan kepada solat istikharah bukan mimpi, bukan apa-apa, bukan benda-benda yang boleh kita confirmkan dan pastikan dan letakkan kepada setiap orang. Jadi kalau ada pengalaman mimpi, itu rezeki dia pengalaman mimpi. Kalau ada rezeki dia, sebab kadang-kadang manusia ni, hati dia sendiri dah buat keputusan pun dia susah hati juga. Bila dah buat keputusan pun dia kelam kelibut juga. Itu ada di kalangan manusia-manusia yang diuji dengan perkara itu. Moga Allah mudahkan urusan mereka lah. Tapi ada orang yang memang karakter dia firm, dia tegas. Siapa-siapa yang pernah bekerja dulu, yang mungkin dah pencen ataupun yang tak bekerja, tetapi keputusan yang dia kena buat dalam menguruskan rumah tangga, rumah dia, laki suami pergi kerja, dia kena uruskan banyak perkara dalam rumah dia. Dia jenis firm, dia jenis tegas, dia jenis senang rasa benda ni tak okey, benda ni okey. Jadi orang-orang yang macam ni, anugerah dia kita nampak lebih mudah bagi dia untuk buat pilihan. Bila lepas dia solat istikharah, dia rasa macam, oh okey, aku nak buat yang ni, dan dia terus buat benda tu. Ada orang dalam hati dia dah berat dah untuk buat benda ni, tapi dia nampak satu perkara yang lain tu, nampak macam betul ke aku buat ni, itu sebab istikharah kena ingat. Istikharah kita minta Allah pilihkan untuk kita, tolong lepaskan 100% kepada Allah SWT dan ikut saja gerak hati dan apa yang Allah nak aturkan untuk kita, selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Kalaulah na'udzubillah lepas-lepas kita solat istikharah, dia rasa macam elok aku curilah benda ni, ataupun elok aku tak payah bagi tahulah benda ni dekat orang. Contohnya kan. Atau contohnya biasa jadi sekarang kan, buka pintu kereta, kena pintu kereta orang lain kan. Aku nak bagi tahu ke tak bagi tahu. Yang tu confirm kena bagi tahu. Itu amanah. Itu tanggungjawab. Tak payah istikharah dalam benda tu. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu, kita kena menanggung risiko itu lebih utama, dan itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada soalan ke ni? Sekejap. Ustaz, boleh tak dikatakan ini antara doa yang boleh diamalkan tujuan bagi ketenangan hati? Boleh, tidak ada masalah. Tapi janganlah ajarkan doa istikharah ini untuk bagi tahu, okey, kalau siapa susah hati, bacalah doa ini. Tak. Sebab Nabi kata bukan isu susah hati. Itu sebab saya terjemahkan tadi hamma tadi, itu bukan isu risau kan. Kalau ikut terjemahan dalam hidayah, siapa ada intim, siapa ada cakap intim, apa yang dia terjemahkan idza hamma tu. Saya masuk ke tanya tu sebab apa? Sebab saya takut saya salah. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita rasa duk mengajar ni, kita rasa kita betul. Itu ujian yang Allah bagi. Siapa yang ada kita intim, boleh tak nak tengok apa terjemahan dia?
Kalau tak ada tak apa. Tapi tadi saya dah tunjuk dah tadi, hamma tu maknanya kalau kita rasa nak buat qasad, dah rasa ada intention di dalam hati kita nak buat satu perkara, terus je solat istikharah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita khususkan doa ini untuk hati yang tidak tenang, tak boleh, sebab nanti kita akan lalu doa-doa yang memang Nabi khususkan untuk hati-hati yang tidak tenang. Itu sebab bila dia terjemahkan, kalau ada seseorang itu di antara kamu itu merisaukan sesuatu, dirisaukan oleh satu urusan, saya kurang setuju secara individu dengan terjemahan itu. Saya kurang setuju dengan terjemahan itu sebab dia tidak membawa makna yang nak disampaikan dengan perkataan hamma di dalam hadis itu. Di dalam hadis itu. Wallahu alam. Tapi kalau kita sendiri kan, kenapa kita tak tenang? Kadang-kadang bila kita tak tenang tu sebab kita nak buat sesuatu tapi kita tak buat. Sebab kita rasa macam benda tu tak okey. That's why bila kita rasa nak buat satu perkara, kita terus buat. Tapi kalau benda yang tidak berkaitan dengan perkara yang kita nak buat, tak perlu baca doa ni pun tak apa, nanti kita tengok doa yang selepas ini insya-Allah. Boleh Tapi kalau tak ingat doa-doa lain, baca je lah doa ni, sebab dalam doa ini ada konteks-konteks untuk kita tenangkan diri kita ikatkan diri kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala dan minta keberkatan daripada Allah SWT. Okey. Lepas tu kita baca hadis yang seterusnya insya-Allah. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi. Dengan sanad yang dhaif. Yang telah didhaifkan oleh Imam Tirmizi sendiri. Dan sebagainya, dan selain daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila idza arada al-amr, bila dia nak buat sesuatu, qala Allahumma khirli wakhtarli. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, pilihlah untukku perkara yang baik dan pilihkanlah untuk aku. Maksudnya, pilihkanlah untuk aku dan bagilah aku boleh buat pilihan dengan perkara-perkara yang baik. Riwayat ini tidak kuat, dhaif. Riwayat ini tidak kuat dan kita boleh tinggalkanlah. Tidak ada masalah untuk kita tinggalkan sebab kita dah ada dah riwayat yang sahih. Sebab bila kita lalu kepada bab-bab yang tertentu tetapi kita tak jumpa hadis yang sahih, insya-Allah kita boleh gunakan hadis yang dhaif itu dalam keadaan kita tidak menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana makna kandungan hadis itu, kandungan doa itu baik insya-Allah. Tapi kita utamakan, kita harap kita jumpa hadis-hadis yang sahih untuk kita amalkan. Lepas tu warawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi 7 marrat thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbik fa innal khairi fihi isnaduhu gharib fihi man la a'rifuhum. Anas kata, Rasulullah SAW kata kepada Anas, ya Anas, jika kamu rasa nak buat satu perkara, maka mintalah pertolongan untuk Allah pilihkan kepada kamu. Pada urusan itu sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Dalam riwayat yang kata 7 kali. Kalau tengok boleh tahan jugalah. Nak semayang sekali pun kita berat. Tapi tak apalah. Lepas tu kita tengok apa martabat hadis ni kan nanti. Summa zur ila alladhi sabaqa. Kemudian lihatlah apa yang terdapat di dalam hati kamu, apa yang hati kamu rasa, apa yang cenderung, hati kamu cenderung kepadanya. Fa innal khaira fihi, kerana sesungguhnya yang terbaik ada padanya. Dia kata fa innal khaira fihi, sesungguhnya yang terbaik ada di situ. Jadi macam satu tentang bilangan, yang kedua tidak ada doa dekat situ. Lepas tu yang ketiga, hadis ini sendiri martabat dia dhaif yang sangat-sangat. Saya boleh highlight dia, boleh nampak dhaifun jiddan, dikeluarkan oleh Ibnu Sunni. Dalam sanad dia ada orang yang tidak diketahui, iaitu Abdullah bin Al-Humairi wan Nadhr bin Anas, bukan seorang, 2 orang. Jadi itu yang membuatkan hadis ini tidak kuat dan lemah yang sangat-sangat, dan kita tinggalkanlah riwayat ini untuk kita fokus kepada riwayat-riwayat yang lebih sahih. Dalam sanad tadi juga tu
ada Ibrahim bin Barra, seorang yang dikatakan oleh para muhaddis bahawa dia ni selalu meriwayatkan benda-benda yang batil, benda-benda yang tipu, fabricated. Jadi itu dan di antara sebab yang membuatkan hadis tadi tu dia jadi tidak kuat dan dia adalah lemah yang sangat-sangat. Okey. Istikharah ni Nabi ajar ni sebab kadang-kadang kita ni bila kita serabut kita tanya orang pun tak tahu nak jawab soalan kita. Masalah kita ni kadang banyak keadaan orang tak faham pun. Kita cerita sampai menangis-nangis orang tak faham macam kita faham. Orang tak rasa macam kita rasa. Jadi itu sebab kata kita larilah kepada Allah Taala, pergilah kepada Allah SWT. Jangan duk pergi cari tok bomoh apa semua. Ustaz setiap solat 5 waktu boleh bacakan? Boleh baca, tetapi dia kata tadi mestilah bukan solat fardu tu. Maknanya kalau kita nak baca doa ini selepas solat fardu tidak ada masalah, tetapi arahan awalnya untuk solat istikharah itu maknanya kalau kita sembahyang fardu lepas tu kita sembahyang apa? 2 rakaat selepas sembahyang fardu lepas tu kita doakan istikharah, itu lebih baiklah. Boleh faham tak? Kalau tanya soalan saya, boleh tak baca doa ini setiap solat 5 waktu? Tidak ada halangan, tetapi jangan mengkhususkan jangan mengkhususkan. Saya selalu tegur benda ni, saya selalu pesan benda ni sebab bila kita dah mengkhususkan, kita mendahului Nabi sebab Nabi tidak mengkhususkan. Boleh faham Tapi kalau kita nak baca, boleh baca doa istikharah selepas solat, tidak ada masalah. Tetapi yang lebih baik macam mana? Yang lebih baik macam mana? Kita solat solat fardu, lepas tu kita buat apa? Kita solat sunat. Betul tak? Solat sunat ba'diyah. Lepas tu baru kita solat 2 rakaat istikharah. Itu baiklah sebab banyak amalan dia. Tapi boleh tak kita rasa kita tak cukup masa, kita sembahyang fardu, zuhur contohnya ataupun isyak contohnya, kan? Lepas tu kita sembahyang 2 rakaat selepas salat fardu tu, sembahyang sunat rawatib itu, ba'diyah itu. Boleh tak? Dan sertakan di dalamnya niat solat istikharah. Boleh tak? Dan doalah doa istikharah lepas itu. Boleh tak? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah, tidak ada masalah. Jadi kita ada keluasan dalam tu selagi mana ada dalil dan ijtihad ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk kepada bab zikir yang mana disebut ataupun dibaca, didoakan pada ketika kita ni duduk dalam keadaan yang diuji, yang teruk, yang sempit, yang meletihkan, yang meresahkan, yang merisaukan, yang buat kita jadi serabut dan orang kata murung. Maka ini di antara doa-doa yang Nabi ajar. Banyak doa-doa yang Nabi ajar sebenarnya dalam keadaan murung tu sebab tadi dalam keadaan kita risau ke apa kita itu, saya lebih utamakan untuk kita menggunakan doa-doa ini yang kita nak baca ini tadi. Yang doa istikharah tadi kita khususkan kepada keadaan-keadaan kita nak buat apa-apa, kita doalah doa istikharah selepas solat 2 rakaat tadi tu. Boleh Okey, lepas tu kita masuk kepada bab du'ail karb wa du'a'u 'indal umur al-muhimmah. Doa kita ditimpa malapetaka, bencana, wa du'a indal umur al-muhimmah, dan doa juga kepada di sisi perkara-perkara yang penting. Di sisi perkara-perkara yang penting. Kalau tengok dekat dalam kitab hidayah ni, dia macam wallahualam doa ketika ditimpa kesusahan dan penyakit. Tapi tajuk dekat sini dia bukan timpa kesusahan dan penyakit. Dia kata doa ditimpa kesusahan dan doa ketika kita berhadapan ataupun nak buat perkara-perkara yang penting. Wallahualam, itu terjemahan yang ada yang saya gunakan apabila gunakan kitab ini. Saya nak cek lagi sekali dekat kitab yang lain, mungkin ada perbezaan. Kalau saya perlu menerima benda itu, kita terima disebabkan ada sebab, ada justifikasi. Kita tak nak buat keputusan. Okey, sekejap. Ini pun dia kata babu du'ail karb wa du'a indal umur al-muhimmah. Doa bila ditimpa kesusahan dan doa bila ada perkara-perkara penting. Jadi boleh letak, boleh contoh buku sendiri kan. Buku pinjam jangan conteng, nanti orang marah, tak ada tanggungjawab. Buku sendiri kita conteng lah. Tulisan kita buruk ke tak buruk ke conteng, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Larat dengan tak larat, ya betul. Dia larat dengan tak larat nak buat je. Larat tak larat tu satu, malas tak malas tu satu. Dan yang ketiga adalah kita tak sempat. Contohnya kita perlu nak buat benda tu segera. Ya Allah, aku tak sempat ni.
Doa sambil-sambil jalan, sambil-sambil bawa kereta tu kita boleh doa dengan doa istikharah sebab kita tak sempat nak solat. Kalau tak sempat nak baca doa panjang, ya Allah aku nak kena buat ni, tolong aku, bagi aku pilihan. Kadang-kadang ada banyak benda yang mendesak kepada kita dalam kehidupan kita minta Allah mudahkan urusan kita, insya-Allah. Okey. Kami meriwayatkan rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan membaca doa ini apabila dia ditimpa kesusahan. Bila dia ditimpa kesusahan, dia mengucapkan apa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Boleh tengok dekat situ terjemahannya, Tiada ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah yang maha besar, yang maha lembut, yang maha lemah lembut, yang maha penyayang. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT yang memiliki arasy yang besar. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT, Tuhan yang mencipta, yang mengelola langit-langit dan Tuhan bumi, dan Tuhan kepada arasy yang maha mulia, yang mulia. Itu doa dia lah. Dalam riwayat Muslim dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala. Hazabahu maksudnya dalam riwayat lain dia tak kata Nabi sebut pada ketika susah, tetapi dia menyebut dengan riwayat yang lain lah. Tapi maknanya lebih kurang sama juga. Sesungguhnya Nabi bila berlaku ataupun terjadi di dalam kehidupan dia benda yang membuatkan dia rasa gelisah, resah dan risau, ni risau, tidak ada masalah, bacalah doa ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Boleh insya-Allah. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Da'wat. Tidak ada masalah, kita teruskan mengamalkan doa itu. Lepas tu rawaina fi kitab at-Tirmidzi. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi, kami meriwayatkan dalam kitab at-Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia ditimpa sesuatu masalah, kerisauan, kesusahan, dia kata apa? Dia baca doa apa? Ini doa yang menjadi dalil, macam kita sembang sebut itu, keutamaan kita menyebut nama Tuhan, bukan nama Tuhan saja tetapi dengan doa selepas itu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, qala al-Hakim hadha hadithun sahihul isnad. Hakim Naisaburi, Al-Hakim An-Naisaburi kata hadis ini sahih, isnad dia sahih, sahihul isnad. Kalau tengok klasifikasi dia kata hasanun li ghairi. Maka kita boleh guna hadis ini untuk kita beramal dan kita berdoa bila kita rasa susah hati, ditimpa perkara yang susah dan meresahkan kita. Dia kata wahai ya Hayyu, wahai yang maha hidup, ya Qayyum, wahai yang maha apa? Kalau ya Qayyum ni yang wahai zat yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Qayyum ni, ya Hayyu ni yang hidup. Qayyum dia terjemahkan yang menghidupkan, okey. Qayyum ini yang berkuasa mendirikan sesuatu, menguatkan sesuatu. Itu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmat engkau lah aku minta pertolongan. Jangan duk pergi ke kubur, jangan duk pergi ke mana-mana. Ni yang ni dulu baca. Jangan duk fikir nak pergi ke lain. Bila dah mari je resah dalam kepala kita, jangan duk pergi cari orang lain. Jangan duk pergi ke lain dulu. Cari siapa? Cari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu sebab kita kata dalam kehidupan kita kena ingat kita ada Allah. Kita ada Allah. Jadi apa-apa cari Allah. Jadi apa-apa baca zikir. Ya Hayyu ya Qayyum. Tengok Nabi ajar. Dia tak baca, dia tak panggil Allah Ya Hayyu ya Qayyum saja. Iaitu sebab zikir-zikir ini kalau ikut apa yang Nabi ajar, kalau kita sebut nama Allah, ini termasuk dalam tawassul dengan nama-nama Allah SWT. Ya Hayyu ya Qayyum.
Tidak terhenti kat situ, birahmatika astaghith. Dalam riwayat lain ada lagi hadis yang banyak panjang, rentetan daripada hadis yang pendek ini. Nanti kita akan jumpa hadis itu insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Saya mohon maaf, saya terpaksa undur diri dulu. Segala kekurangan minta diampunkan dan dimaafkan oleh jemaah lah insya-Allah. Tolong doakan saya, kan kita sama-sama doa supaya kita dihimpunkan, bukan dekat sini saja, kita minta Allah himpunkan kita dekat syurga Firdaus insya-Allah, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi hamba-hamba Allah Taala yang soleh yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Kok ada yang nak bertanya sekejap, boleh ke? Nak Ada tanya yang nak boleh bertanya, kita buka boleh buka soalan. Ada yang nak bertanya tak? Silakan. Rasanya semua dah jelas Ustaz. Senyap semua tu. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Asar atas pesan ilmu yang cukup bermanfaat bagi kita semua tentang zikir. Dan zikir ada antaranya adalah zikir yang diamalkan pada waktu pagi dan petang. Dan insya-Allah Ustaz kita jumpa lagi pada minggu depan Isnin insya-Allah. Assalamualaikum. Minta maaf. Tapi kita saya tak boleh. Saya Ada tak boleh soalan? nak buka ni. Jadi sekarang baru boleh. Saya nak tanya yang istiharah tu. Minta maaf ya Ustaz. Istiharah tu maknanya kita dalam keadaan terdesak, maknanya kita boleh berdoa tanpa solat dua rakaat ya Ustaz istikharah itu sebab dia beritahu tadi. Maksudnya petunjuk soalan dia maksudnya kalau kita tak sempat solat, betul tak? Ya. Tak sempat solat ke, ataupun dia panggil, kalau orang perempuan bila datang bulan dia panggil uzur, tak boleh solat lah. Boleh berdoa dengan doa itu sahaja. Boleh tidak masalah. Tapi disunatkan yang bagusnya macam saya kata tadi lah, solat ambil wuduk, solat 2 rakaat dan doa dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kalau tak boleh, tak sempat, ataupun rasa kadang-kadang kita bangun tengah malam kita rasa berat. Bila kita rasa berat bangun tengah malam, jangan kita tinggalkan keseluruhan. Ini ulama pesan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang kita tak boleh nak buat keseluruhannya, jangan tinggal semua. Jadi kalau dalam konteks solat istikharah ini, kita disuruh untuk solat 2 rakaat dan berdoa dengan doa itu, tapi kita bangun tengah malam sama ada kita uzur tak boleh solat, ataupun kita rasa malas nak solat. Kita rasa berat, syaitan duk kacau kita berasa berat nak solat, ataupun kita tak sempat, kita nak buat benda lain, maka kita teruskan dengan doa tadi tu. Teruskan doa istikharah tu boleh, tidak ada masalah. Fahami, hadirkan hati, insya-Allah. Moga Allah mudahkan urusan kita insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Maaflah saya bercelah sedikit. Tak apa. Okey, nak ikhlas sikit Ustaz Sesiapa yang belum ada buku, sesiapa yang belum ada kitab Al-Azkar ni memang terbaik sangat dan boleh rujuk dalam ni. Ada macam-macam doa, zikir dalam ni Ini amat berguna sangat bagi kita semua dan boleh dapat di Shopee sebenarnya. Di Shopee tu lebih murah lah sebenarnya pada saya lah. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz boleh insya-Allah. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang tanya tajuk buku Al-Azkar. Tajuk buku? Terjemahan ni Al-Azkar Imam An-Nawawi ini. Tajuk buku ni, kitab nanti boleh share. Nanti Puan Zainul mungkin boleh masuk dalam Shopee nanti share dengan para jemaah. Saya share link. Boleh? Saya share link Shopee senang. Dia tak ada masalah nak guna kitab terjemahan intim ke Al-Azkar ke, tak ada masalah. Saya pun okey je insya-Allah. Jadi kita ada nas dan teks yang kita ikutlah daripada kitab asal Nawawi tu. Ya betul. Sebab dalam ni macam-macam ada doa, ada zikir. Kita boleh refer kat sini tepat. InsyaAllah. Berguna sangat buat kita insya-Allah. Ustaz, kita jumpa lagi Ustaz insya-Allah hari Isnin ke? Sebab insya-Allah. Saya rasa sebab Sabtu tu ada jadual penuh. InsyaAllah Ustaz Apa kita jumpa hari Isnin insyaAllah Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih.